Assalamualaikum. Okey, sekarang kita nak belajar tentang menolak pecahan. Okey, kita nak tengok untuk 4 soalan ini. Soalan tolak pecahannya iaitu 6 tolak 1/3, 8 tolak 1/4/5, 5 tolak 1/4 dan juga 3 1/2 tolak 5/8. Jom kita tengok macam mana nak selesaikan. Okey, kita pergi ke soalan yang pertama ini ya. Macam mana nak selesaikan 6 tolak 1/3? Okey, 6 ini adalah nombor bulat dan 1/3 ini adalah pecahan. Nombor bulat tidak boleh tolak pecahan. Okey, dia mesti nombor bulat tolak nombor bulat, pecahan tolak pecahan. Jadi 6 ini kita perlu tukar dalam bentuk pecahan juga. Macam mana nak tukar 6 kepada bentuk pecahan? Kita kena pinjam 1. Okay, kalau kita pinjam 1, 6 ini tolak dengan 1, dia akan tinggal 5. Okay, kenapa kita nak pinjam 1? Sebab 1 tadi yang kita pinjam tu kita nak jadikan dia pecahan. Jadi pecahan yang boleh dapat 1 tu balik, kita kena tengok pada penyebutnya di sebelah ini. Okay, kalau penyebutnya 3, pecahan yang nak diwujudkan itu juga mestilah penyebutnya 3. Jadi macam nak dapat 1 tadi? Mestilah kalau 3 di bawah, di atasnya juga adalah 3. Sebab 3 bahagi 3 adalah 1. Okay, 3 bahagi 3 adalah 1. Jadi 3 bahagi 3, 1 tambah 5, kita akan dapat balik 6. Okay, 3 bahagi 3, 1. Kita tambahkan dengan 5, kita akan dapat balik 6. Okey, sebenarnya 5/3 ini adalah 6 tadi. Okey, kita tadi pinjam 1 tu untuk jadikan dia pecahan. Sebab nak tolak dengan 1/3. Okey, jadi sekarang dah boleh pecahan tolak pecahan. Okey, 5 ini kekal. Okey, sekiranya 3 tadi memang kita tahu penyebutnya sudah sama 3. Okey, jadi penyebutnya 3. Jadi kita terus tolak je. 3 tolak 1, kita akan dapat 2. Jadi jawapannya 5, 2/3. Okey? Okey, untuk soalan yang kedua. Kita ulang langkah yang sama. Okey, mula-mula tadi kita buat apa? Okey, nombor bulat tak boleh tolak pecahan. Jadi nombor bulat perlu kita jadikan bentuk pecahan. Macam mana nak jadikan bentuk pecahan? Kena pinjam 1 sebab nak jadikan dia pecahan. Jadi 5 pinjam 1, jadi 5 tolak 1, jadi 4. Betul? 1 yang kita pinjam tadi kena jadikan bentuk pecahan. Kita tengok pada penyebut di sebelahnya adalah 4 juga. Jadi kita jadikan penyebut di sini 4. Macam nak dapat 1 kita pinjam tadi, kita kena letak 4 di bawah atas 4. Kenapa? Sebab 4 bahagi 4 kita akan dapat 1. Okey? Okey, 1 itu kalau kita tambah dengan 4, kita akan dapat 5 ni semula. Okey, 4 tambah 1, 5. Okey, 4 bahagi 4. Okay, kita tahu 4 bahagi 4. Kita akan dapat 1. Okey, sebab tu 1 ini, okey, 1 ini sama dengan 4/4 ni. Okey. Jadi 1 tambah 4 dapat semula 5. Okey. Jadi kita tulis 4/4 tolak 1/4. Kita akan dapat 4 ini kekal. Jadi 4 tolak 1, 3. Bawahnya tetap penyebutnya 4. Jadi jawapannya 4/3/4. Okey, mudah kan? Okey, semua soalan yang bentuk macam ni memang begini saja penyelesaiannya. Okey, apa yang perlu kita ingat? Nombor bulat mesti tolak nombor bulat, pecahan tolak pecahan. Sekiranya nombor bulat itu tidak boleh ditolakkan dengan pecahan, kita perlu wujudkan pecahan pada nombor bulat. Macam mana? Dengan pinjam 1. Pinjam 1. Okey, kena lihat penyebut yang di sebelah tu untuk kita mudah tolak penyebut yang sama. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. 8 tolak 1, 4/5. Okey? Okey, yang ini kita tengok 8 tolak 1. Kalau kita terus buat 8 tolak 1, lepas tu 4/5, tak boleh ke boleh?
Tak boleh sebab okey, 8 ini boleh tolak dengan 1. Tapi 4/5 ni kita nak tolakkan di sini tidak ada pecahan. Okey, macam mana? Pecahan di sini sifar tolak 4/5. Tak boleh. Jadi kita kena sama juga caranya tadi macam sebelum tu. Kita nak wujudkan pecahan pada 8 ini, kita kena pinjam 1. Pinjam 1 dari 8, dia akan dapat 7. Macam mana nak dapatkan pecahan 7 ni? Pecahannya kita kena lihat ni 5 ni. Okey, jadi penyebut di sini pun 5. Jadi nak dapatkan 1 tadi kena di atas pun 5. Kalau 5 bagi 5 1 tambah balik 7, kita akan dapat 8 ini. Okey, 7 5/5 ini adalah bersamaan dengan 8 sebenarnya. Cuma 8 itu bentuk nombor bulat, 7 5/5 adalah bentuk pecahan. Okey, jadi kita turunkan 1 4/5 untuk kita selesaikan. Okey, jadi kita sekarang dah boleh tolak dah. Okey, 7 tolak 1. 7 tolak 1. Okey, kemudian kita perlu tolakkan. Okey, 5/5 tolak 4/5. Okey, 4/5. Jadi 7 tolak 1 adalah 6. Okey, kita tambahkan dengan ni. Tapi sebelum tu kita kena tolak dulu yang dalam kurungan. 5 tolak 4 adalah 1. Kemudian penyebutnya tetap sama 5. Jadi jawapannya adalah 6 1/5. Okey, 6 1/5. Caranya senang je. Nombor bulat tolak nombor bulat. Pecahan akan tolak pecahan. Okey. Nombor bulat tolakkan dengan nombor bulat. Pecahan akan tolak dengan pecahan. Okey, bila kita asingkan dia akan dapat begini. 7 tolak 1 dengan 5/5 tolak 4/5. Baru kita gabungkan semula. Jadilah 6 1/5. Okey? Okey, kita nak lihat contoh yang seterusnya. 3 1/2 tolak 5/8. Okey, yang ini ada dua cara. Okey, kita nak tengok cara yang pertama dulu. Boleh atau tidak kalau kita selesaikan dengan cara 3 1/2 tolak 5/8 atau nombor bulat tolak nombor bulat, pecahan tolak pecahan. Kalau kita tengok saja tak boleh sebab pecahan ni tak boleh tolak dengan pecahan yang di sebelahnya. Okey. Penyebutnya masih belum sama. Jadi apa yang perlu kita buat untuk cara yang pertama, kita perlu samakan penyebut terlebih dahulu. Okey, jadi kita tulis semula soalan ini. 3 1/2 tolak 5/8. Macam mana nak samakan penyebut? Kita tengok 2 dan 8 tak sama. Jadi kita nak cari sifir yang boleh samakan penyebutnya. Jadi kita tengok penyebut yang 8 ni lebih besar kan. Jadi 2 ini nak darab dengan berapa untuk dapat 8. Jadi kita perlu tahu 2 darab 4 adalah 8. Okey. 2 darab 4 8. 2 darab 4 8. Okey, 2 darab 4 8. Jadi kalau bawah darab 4, atas pun mesti didarabkan dengan 4. Okey, jadi kita tulis semula. Selepas kita darabkan, kita tahu tadi 2 darab 4 8, 1 darab 4 4. Tolak 5/8. Okey. 5/8. Okey. Tapi kita lihat yang 4 tolak 5 ni tak boleh. Sebab dia tak cukup nak tolak kan. So apa kita perlu buat adalah kita perlu pinjam dari 3 tu. Macam mana nak pinjam? Okey, mudah je. Okey, 3 ini nak pinjam, nak beri pada 4/8. Jadi 3 tolak 1. 4/8 nak pinjam daripada 3 Jadi 3 tolak 1 adalah 2. Okey, 2. Jadi kita nak wujudkan 1 tadi itu menjadi pecahan. So kita buat
tengok dia punya penyebut 8 kan. Jadi mestilah dia punya pengangka pun 8. So 2 tambah 8 per 8 adalah 3. Kita akan dapat ini adalah sebenarnya 3 ni. Kita pecahkan dia. Kenapa kita nak pecahkan dia? Sebab kita nak tambahkan 8 per 8 tu dengan 4 per 8. Okey. Sekarang kita nak tambahkan dengan 4 per 8. 4 per 8. Sebab kita nak tolakkan dengan 5 per 8. Okey. So, yang ini dalam kurungan lah. Sebab kita nak tambahkan. Okey, jadi kita tambahkan 2 tambah 8 per 8 itu jadi berapa? Jadi 8 tambah 4 adalah 12 per 8. Okey. Jadi kita nak tolak dengan 5 per 8. Okey. Jadi pecahan ini dah boleh tolak dengan 5 per 8. Jadi jawapannya adalah 2. 12 tolak 5 berapa? 12 tolak 5, 7. Jadi dapatlah 27 per 8. Okey? Okey, kita boleh semak cara kedua. Betul tak jawapan ni? Okey, cara yang kedua. Begini kita tahu kalau ini nombor bercampur, kita boleh tukar kepada bentuk pecahan tak wajar. Jadi kita darabkan di sini dan kita tambah di sini. Ingat lagi tak? Okey. Jadi 2 darab 3, 6 tambah 1, 7. Okey. Jadi 7 per 2. Tolak dengan 5 per 8. Okey. Sampai sini kita boleh pilih. Kita nak darab silang ataupun tidak. Okey. Okey. Jadi 7 per 2 dengan 5 per 8 ni dia punya penyebut tak sama. Bila tak sama kita kena samakan. Sama macam cara sebelah tadi. 2 darab 4. Atasnya juga kena darab 4. Kena sama atas bawah. Penyebut pengangka darab nombor yang sama. Okey, syaratnya begitu. Jadi kita dapat 4 darab 2, 8. 7 darab 4 berapa? 28. Ingat sifir tak? Tak ingat sifir boleh guna sifir genap atau sifir ganjil tu ya. Susunan nombor yang 2468, sifar 2468 tu. Okey. Okay, baru kita akan dapat sifir 4 ini. Kemudian kita tolakkan dengan 5 per 8. Okey. Jadi 28 tolak 5, kita akan dapat berapa? 28 tolak 5. Kita boleh tulis di sini 28 tolak 5. 28 tolak 5. Jadi 8 tolak 5, 2. Jadi baginya 2. Jadi 22. 22 per 8. Okey, 22 per 8 nampaknya belum dimudahkan. Jadi 22 kena bahagi 8 untuk mudahkan. Jadi 22 bahagi 8. Okey, sifir 8. Berapa darab 8? 22. Okey, jadi kat sini 2. 16 kan? Okey, 22 tolak 16. 12 tolak 6. Sini 6. Oh, maaf. Saya salah tolak tadi. Nampak? Saya pun salah tolak. Okey, minta maaf. Jangan cuai kita kena semak balik sebab jawapan tadi tak betul. So kita boleh tengok dekat sini tadi 8 tolak 5 apa pula 2 ni. Macam pening pula saya ni. 8 tolak 5 3. Okey. So 23 per 8. Baru betul. Kita tengok kita dah buat salah dah. Kita kena betulkan 23 bagi 8. Bila kita semak tak sama So 23 bagi 8 2. 2 darab 8 16.
13 tolak 6 adalah 7. Okey, jadi jawapannya kita tulis mula. Okey, dalam bentuk putaran jam kita tulis. So 2 7 per 8. Sama tak jawapan? Sama kan? Sebab tu tadi saya tahu salah. Ataupun daripada yang ini, kalau kita nak buat, okey, cara yang lain selain daripada cara ini, kita boleh buat darab silang. Okey, apabila kita dah tukar yang ini, kita boleh buat darab silang. Okey, mesti macam mana darab silang? Kita ingat lagi tak? Kita dah belajar dah sebelum ni. Okey, darab silang senang je. 2 darab 8, 16. Kemudian 5 darab 2, 10. 8 darab 7, 56. Okey, besar nombornya, jadi kita tak galakkan darab silang. So 56 tolak 10 adalah 46. 46 dengan 16. So kita nak kecilkan, kena bagi berapa? Bagi 2 lah kan. Kalau kita nak bagi 2 atas bawah, okey, bagi 2. So kita kecilkan, kita akan dapat 46 bagi 2, 23. Okey, 23 bagi 16 bagi 2 dapat 8. So sama dengan yang sebelah ni. Sama So kita akan dapat 27 per 8. Ya, sama. Okey, terima kasih.